Lafaz azan tadi disebutkan hayya 'alas salat. Marilah kita mendirikan salat, dan selepas itu kita diingatkan hayya 'alal falah. Marilah kita membina menuju kejayaan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kunci kejayaan itu tadi. Asasnya adalah salat. Di mana Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu khusyuk dalam salat mereka. Mudah-mudahan kita senantiasa dikurniakan salat yang khusyuk, sebagaimana kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufik, kekuatan untuk berbuat taat, dan hidayah, iaitu petunjuk untuk melakukan ketaatan itu tadi sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus dalam hal ini kita diberikan taufik dan hidayah untuk sama-sama salat di belakang imam sebelum tiba waktunya kita dibaringkan di hadapan imam. Dengan 4 kali takbir, saudara-saudari kita akan sama-sama mensalatkan, menyembahyangkan jenazah kita. Jadi sebelum tiba waktu itu, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk senantiasa dapat solat berjamaah di belakang ini. Mana kita sedia maklum, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan tafdulu salatul jama'ati min salatil fadhi bi 27 darajah. Itu kelebihan mendirikan salat secara berjemaah berbanding dengan bersendirian adalah 27 kali darjah. Seterusnya Tuan Imam yang tadi membacakan untuk kita ayat-ayat berkenaan dengan jizyah, iaitu perkara tentang bagaimana hubungan di antara Muslim dengan non-Muslim. Bagaimana non-Muslim kena membayar jizyah. Kalau orang Islam dikenakan apa yang disebut sebagai zakat, maka bagi non-Muslim, dan untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala itu, kalau seandainya mana-mana manusia yang tidak mahu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka selagi hayat dia di kandung badan, selagi dia bernafas di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dia juga perlu membayar jizyah kepada sebuah kerajaan yang menaungi. Begitulah Al-Quran menjelaskan, bukan saja berkenaan tentang perkara bersuci, perkara salat, perkara zakat. Begitu juga Al-Quran menerangkan untuk kita semua bagaimana mengurus tadbir manusia sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh the provider and the sustainer of the world, Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa surau Al-Ukhwah Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana hebatnya nama rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bernaung ini, dan begitulah hebatnya hubungan ukhuwah persaudaraan. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang dinamakan orang-orang yang beriman itu, mereka mesti bersaudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memayungi rahmat kasih sayangnya dengan kita berjaya untuk memupuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama kita. Dan selamat berjumpa kembali pada malam ini. Sudah malam yang ketiga dalam bulan yang terakhir, bulan 12, bulan Zulhijjah. Bulan yang kita sedia maklum umat Islam tak sabar menunggu, terutamanya para tetamu yang disebut sebagai Duyufur Rahman. Kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah, di situ ditulis, di bas-bas itu ditulis Duyufur Rahman, itu tetamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi tetamu Allah Subhanahu wa taala, bagi para Duyufur Rahman, mereka tak sabar-sabar nak menunggu kehadiran 9 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana
dalam tunjuk ajarnya menyatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah atau ikutilah apa yang aku ajarkan ini berkenaan dengan manasik, iaitu kaedah, kaifiat, bagaimana cara untuk mengerjakan ibadah haji. Dan ibadah haji itu bermula dengan itu tarikhnya 9 Zulhijjah. Dan kata Nabi, al-hajju Arafah. Itu haji itu mesti dimulakan dengan wukuf di Arafah. Mudah-mudahan kita doakan urusan saudara-saudari kita muslimin muslimat dari seluruh dunia berjalan lancar untuk mereka memulakan ibadah haji. Pun begitu, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang mungkin kali ini kita tidak berpeluang untuk bersama menjadi duyufur rahman di bumi Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaki la ahabbul biladi ila Allah wa ahabbul biladi ilayya. Sesungguhnya engkau wahai Makkah, bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bumi yang paling aku cintai. Maksudnya apa? Apakah kerana Muhammad ibn Abdullah itu lahir di Makkah Al-Mukarramah, di hadapan Kaabah Al-Musharrafah, sebab itu dia cinta pada Makkah? Kan Nabi dah mulakan tadi, innaki la habbul biladi ila Allah. Sungguhnya engkau wahai Makkah adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Jadi Nabi ni dia ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai Makkah, maka Nabi pun turut serta. Dan aku, dia kata Nabi, engkau wahai Makkah bumi yang paling aku cintai. Walaula anna qaumaka akhrajatni ma kharajtu minki, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau tidak kerana kaummu, pendudukmu mengusirku dalam peristiwa hijrah, nescaya aku tak keluar daripada wahai Makkah Al-Mukarramah. Jadi nak sebut, walaupun kita tak berpeluang kali ini untuk bersama dengan saudara-saudari kita muslimin muslimat di Makkah Al-Mukarramah, di samping kita mendoakan mereka, dan kita pun sedia maklum, al-hajjul mabrur, kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tak ada balasan yang paling layak baginya melainkan jannah, melainkan syurga. Kalau begitu orang tanya, solat pun ada syurga, puasa pintu rayyan special masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu khas, iaitu rayyan. So what is special about Hajj? Dalam penjelasan yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini kita kena jaga sama-sama. Saya, tuan-tuan, kena jaga kerana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kata Nabi, man hajja falam yafsuq walam yarfus raja'a ka yaumin waladathu Sesiapa, tengok cakap Nabi ni, dia kalau kita teliti dari segi grammar dia pun kita dapat memahami, dan insya-Allah dapat kita menggunakannya sebagai panduan dalam hidup kita. Nabi kata man hajja, siapa selesai hajja, past tense, finish, dah habis, selesai mengerjakan ibadah haji, falam yafsuq, dia balik jadi present tense balik. Maknanya kata Nabi, masa dia buat kerja haji tadi, dia tidak yafsuq, dia tidak melakukan sebarang perkara fasik. Apa juga, daripada segi tindakan, daripada segi ucapan, na'udzubillah, dari segi intention, dia nak buat benda tak baik, intention je, menjadikan rosak bukan sahaja ibadah haji dia, bahkan juga din, agama dia sendiri. Dan yang kedua kata Nabi, walam yarfus, dia tidak yarfus. Oh, yang ini susah kita jaga. Saya sebut susah jaga, artinya bukan mustahil. Artinya masa buat kerja haji tadi kata Nabi, tidak yarfus, tidak mengeluarkan sebarang kata-kata yang tidak baik. Sama ada dia komen makan tak sedap, biasalah dia duduk sini biasa makan lemak cili api, gula tempoyak, tak apa-apa lagi, asam pedas, kan, sambal belacan dengan budu apa semua. Sampai sana, katalah nasi kerah apa semua, tak sedap, kata tak reti masak apa semua ini.
Macam-macam dia keluar. Ataupun panas, kena senggol, dah elok depan Hajarul Aswad. Ibu nak cium je, boom, kena tendang jauh. Keluar perkataan yang tidak sepatutnya. Itu termasuk dalam yarfus. Tapi kata Nabi, kalau berjaya elakkan ni, lidah ni jaga, walau apapun cabaran, dugaan yang mendatang, tapi dia sabar, kerana dia realize dia di bumi paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Apa jadinya? Kata Nabi, dia pulang kayaumin waladathu ummu, seperti pada hari dia baru dilahirkan oleh ibu. Itulah kelebihan, kita kata. Setiap satu rukun, setiap satu ibadah yang disyariat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kelebihannya masing-masing. Jadi berbicara soal haji begitu. Artinya nak sebut tadi, saya tuan-tuan, bila selesai buat kerja ibadah haji, artinya bukan hari pertama sampai di tanah air, masya-Allah, bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua, kemudian wal a'yadu billah rosak balik. Artinya sudah kita rosakkan keadaan yang Nabi sebut tadi, dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kalau boleh kita minta, ya Allah, jadikanlah setelah selesai ibadah haji kita itu tadi, keadaan yang Nabi SAW sifatkan sebagai bayi yang baru dilahirkan oleh ibu itu sampai. Kalau 30 tahun selepas kita mengerjakan ibadah haji kita bertemu dengan Allah, begitulah keadaan 30 tahun itu macam kita baru dilahirkan. Insan baru. Satu era baru dalam hidup kita. Bersih, suci. Seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan seperti yang sedemikian rupa sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usah dilupa bahawa dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pada kita, telah memberitahu kita 1400 tahun yang silam. Jadi untuk tazkirah, artinya peringatan bersama agar kita sama-sama dapat mengambil peluang ini. Iaitu apa dia? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr. Artinya demi waktu fajar. Hebatnya setiap kali Allah Subhanahu wa taala memulakan firman-Nya dengan wawul qasam, waw sumpah. Wasyamsi, wadduha, wan najmi, nun, wal qalami, wama yastur. Artinya Allah bersumpah dengan wal asri, demi masa, dengan makhluk yang diciptakannya. Dan dalam ayat ini tadi wal fajri, demi waktu fajar. Hebatnya waktu fajar itu. Sebagaimana saya kongsikan, selalu saya sebut, kalau keluar waktu subuh, kalau pergi kuliah subuh tempat jauh sikit, keluar pukul 5 pagi, tengok dah ada orang jogging dah pakai seluar pendek. Terdetik dalam hati, kalaulah boleh turun tu, ajak dia, jom mai kita ucap syahadah. Kerana yang tengah jogging tu, saya yakin dia non-Muslim, tapi dia ambil kelebihan waktu fajar tu tadi, di mana oksigen dia fresh dan sebagainya. Waktu tu dia jogging, nak dapatkan fresh demi waktu fajar itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia cuma dapat dari segi duniawi, dari segi madiyahnya. Sementara kalau kita waktu itu masih berselimut, apatah lagi waktu azan berkumandang, kita masih hanyut di buai mimpi, na'udzubillah. Kita tak dapat tu wal fajri, di mana Allah bersumpah demi waktu fajar. Lagi yang kedua, khusus berkenaan dengan bulan Zulhijjah ni, walayalin ashr, iaitu demi malam-malam yang 10. Mana malam-malam yang 10 ni? Iaitulah sekarang ni dah start. Malam ni malam yang ketiga, sampailah kita bertemu dengan malam Aidul Adha Al-Mubarak insya-Allah nantinya. Artinya menurut ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita kelebihan. Kalau Ramadan dengan 10 terakhirnya, dengan salah satu daripada 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar. Jadi biarpun dalam awal bulan Zulhijjah ni pada 1 sampai 10 itu tak ada Lailatul Qadar. Kan tetapi bila mana Allah bersumpah
dengan malam-malam atau hari 10 hari awal bulan Zulhijjah ni, artinya ada kelebihan tersendiri di situ yang tak boleh kita, artinya kita rugikan diri kita dengan tidak kita ambil faedah darinya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah untuk beribadah pada hari-hari yang penuh barakah ini, sehingga kita insya-Allah kita sama-sama mendoakan saudara-saudari kita muslimin muslimat yang sedang bersiap sedia untuk memulakan wukuf mereka, dan begitu juga kita di tanah air berpuasa, beribadah, solat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, kan ada kelebihan tersendiri pada awal Zulhijjah ni. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pilih tajuk berkenaan disebut di sini Al-Mu'jizatul Kubra fi Makkahil Mukarramah bil Adillatil Ilmiyah. Maknanya mukjizat yang hebat berkenaan dengan Makkah Al-Mukarramah, dengan beberapa adillah, dengan beberapa penjelasan ilmiah yang cuba kita kongsikan bersama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Makkah ini, mana dalam Al-Quran disebutkan perkataannya sama ada menggunakan perkataan Makkah itself, mim kaf ta Makkah, itulah dalam surah Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan Makkah itu sendiri dalam surah Al-Fath. Begitu juga perkataan lain adalah Bakkah. Kataannya Bakkah, ba kaf ta marbutah. Untuk catatan kita bersama, maksudnya nanti untuk untuk kajian lanjutan insya-Allah. Itu dalam surah Ali Imran ayat 96. Begitu juga dua ayat lain, di mana dalam dua ayat ini menggunakan perkataan Ummul Qura. Ummul Qura yang juga merujuk kepada Makkah Al-Mukarramah. Jadi begitu, saya sebut tadi ada 4. Baik. Yang berkenaan dengan Ummul Qura itu satu daripada surah Al-An'am ayat 92, dan yang keduanya berkenaan dengan perkataan Ummul Qura juga, tapi dari surah Asy-Syura ayat yang ke-7. Kita cuba lihat lebih dahulu berkenaan dengan ayat Al-Quran, dan kemudian kita lihat juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang mukjizat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarramah. Kita ambil, kita tidak nak ambil penafsiran secara mendalam, secara keseluruhan, memandangkan tajuk kita nak melihat mukjizat yang terdapat di Makkah Al-Mukarramah. Baik. Kita ambil ayat dari surah Ali Imran ayat 96 dan 97 berkenaan dengan Makkah dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini in awwala bait. Kalau dilihat dari sebab turunnya ayat ini, kita belajar tafsir, kita mempelajari kaedah yang disebut sebagai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Kalau diteliti, orang-orang Yahudi ketika itu, dia provoke orang Islam. Dia kata Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Jerusalem tu lebih utama, lebih istimewa dari Makkah Al-Mukarramah, kata mereka. Manakala bagi muslimin ketika itu, bagi para sahabat, sudah tentulah mereka menyatakan bahawa Makkah adalah lebih istimewa kerana itu tempat kiblat. Selepas mana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi untuk fawalli wajhaka syatral masjidil haram, berkenaan dengan masjid qiblatain. Kita pergi Madinah, kita visit masjid yang disebut Masjid Qiblatain. Pusing. Utara pergi ke selatan.
Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Baik. Jadi ayat ni turun, mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya rumah pertama yang perkataannya wudi'a. Kalau kita belajar bahasa Arab ni mabni lil majhul. Allah tak sebut siapa yang bina Makkah ni. Siapa yang bina Kaabah ni? Wudi'a, artinya yang diletakkan untuk manusia. Diletakkan bagi manusia beribadah. Lalladzi bi Bakkah. Kataan lalladzi itu di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahawa kita hendaklah yakin dan percaya Kaabah lah rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama didirikan. Kita buka pula hadis Nabi pada Sahih Muslim, situ ada dijelaskan. Bila mana sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dia tanya, masjid mana yang mula-mula didirikan di atas muka bumi? Lalu Nabi SAW menjawab, Al-Masjidul Haram. Ya, Masjid Haram. Itu Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Summa, lalu Abu Dzar tanya lagi, kemudian masjid mana? Kemudian kata Nabi, ya, Masjidul Aqsa. Abu Dzar tanya lagi, kam? Ya, kam maknanya berapa? Berapa lama tempoh di antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dibina? Lalu kata Nabi SAW, 40 sana. Tempohnya 40 tahun. Di sini kalau kita lihat penjelasan para mufassirin, ahli-ahli tafsir menyatakan perkataan wudi'a itu ditafsirkan sama ada malaikat yang membina Kaabah. Dia begini. Ataupun boleh diterima bahawa Adam alaihi salatu wassalam lah yang membina Kaabah, disusuli kemudiannya oleh anak-anaknya membina Masjidil Aqsa. Kerana kalau kita buka tafsir itu banyak penjelasan-penjelasan di situ, dan kalau diteliti dia tidak kontra daripada satu penjelasan dengan penjelasan yang lain. Cuma kita mesti mempelajari disiplin bagaimana memahami tiap-tiap satu penafsiran daripada para ilmuwan. Baik. Jadi nak sebut di sini melalui ayat ini Allah nyatakan Kaabah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama didirikan. Baik, merujuk pada perkataan Bakkah. Sedikit tentang perkataan Bakkah. Kenapa disebut Bakkah? Bakkah dari segi bahasanya membawa maksud izdiham. Izdiham maksudnya penuh sesak. Penuh sesak. Jam. Bukan ke cerita Nabi Ibrahim bawa isteri keduanya, Sarah bersama dengan anak andanya Ismail. Nobody. Tak ada siapa-siapa di Makkah. Kita sedia maklum, itu selalu saya sebut, siapa yang pegang authority dengan kementerian dan sebagainya, tolong masukkan fakta bahawa Makkah ni adalah pusat tamadun pertama manusia. Saya tidak argue bab dia kata sebut situ Huang Ho, Mesopotamia, Babylon, Egypt, the ancient Egypt. Tapi jangan lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberitahu kita menerusi Al-Quran, dan Nabi SAW nyatakan bahawa Adam dan Hawa di mana dia jumpa? Jumpa di Arafah. Setelah doa tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diringkaskan cerita jumpa di Arafah. Dan akhirnya mereka mendiami Makkah Al-Mukarramah sesuai dengan petunjuk daripada ayat 96 daripada surah Ali Imran ni tadi. Okey. Jadi ternyata di penghujung usia dunia ni, di akhir zaman ni, penuh sesak atau tidak Makkah tu tadi. KSA kena keluarkan visa. Kalau tak macam mana? Tak muat Masjidil Haram tu walaupun dah buat perluasan, pembesaran. Penuh sesak, senantiasa dikunjungi manusia. Baik. Maksud kedua daripada perkataan Bakkah ni juga adalah daqqal unuq, iaitu di mana orang yang masuk ke Makkah Al-Mukarramah, dia dalam keadaan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Macam dia tawaf. Dia bukan tawaf tu depan dada tunjuk debel gitu. Tak, dia tunduk dalam keadaan dia mengangguk-anggukkan daqqal unuq. Itu dari segi bahasa dia.
sebagaimana dikaji oleh para mufassirin. Baik, apa petunjuk ilmiah berkenaan dengan ayat ini tadi? Yang pertama, kita lihat di sini apa yang telah pun diperolehi daripada kajian yang dibuat. Sebenarnya dah lama kajian ini dibuat. Pada bulan Januari tahun 1977, salah seorang daripada our Muslim scholars, Dr. Hussein Kamaluddin, rahimahullahu ta'ala, dia pernah bekerja di salah sebuah, mengajar di salah sebuah universiti di Amerika Syarikat. Dia telah meninggal dunia. Jadi dia buat satu kajian di mana awal kajian dia itu, haitsu kana yujra bahsan li'idad wasilatin tusa'idu kulli shakhsin fi ayyi makanin fil alam ala ma'rifatin wa tahdid jihatil qiblah. Maksudnya kajian pertama, asal dia buat kajian ni ialah untuk mencari satu kaedah, satu cara bagaimana memudahkan orang Islam, di mana dia bawa satu peta yang simple, yang dia boleh baca map tadi. Kemudian dengan peta tadi mudah untuk dia menentukan arah kiblat. Ini tujuannya ini utamanya bagi mereka yang bermusafir ataupun tinggal di negara non-Muslim, di negara yang majoritinya orang bukan Islam. Kalau kita simple lah, kita masuk RNR, ada pergi mana-mana, ada surau, ada masjid, got no problem. Tapi macam mana kalau kita tengok dalam YouTube tu, driver taxi di Amerika dia solat di belakang boot, solat. Ataupun ada kita tengok saudara kita di Eropah, dia solat dalam sebuah pasaraya, di mana ada, saya diberitahu, cashier di salah sebuah pasaraya di Eropah tu, bila tiba waktu solat, dia laungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setakat ni di Malaysia ni, setakat saya masuk, cuma pasaraya Maidin je yang bila waktu solat tu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasaraya lain tu saya tak tahu. Mungkin masa saya masuk tu bukan waktu solat. Itu tuan-tuan, maknanya kalau boleh semua pasaraya mengingatkan, kerana ini negara umat Islam, menjadi kewajipan untuk kita mengingatkan manusia agar tunduk, patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu asal dia. Jadi buat kajian berkenaan bagaimana untuk menentukan arah kiblat. Of course, daripada dulu kita telah ditunjukkan sama ada dengan kaedah tradisional guna bayang, pacak tiang, kemudian ukur, ataupun dengan kaedah kompas yang moden ni, kita boleh baca, guna Google, boleh search, boleh tentukan arah kiblat. Begitu juga from time to time kita diingatkan agar cek kiblat kita tu dan sebagainya. Tetapi pada tahun itu tadi, dan manakala kajian dibuat, li'annahu qad sya'ara fi rihla, kemudian wa ba'da an wada'a al-khutut al-ula fi al-bahth at-tamhidi li'a'dad hadhihi al-kharita. Maksudnya selepas daripada Dr. Hussein Kamaluddin rahimahullahu ta'ala meninggal dunia dah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencucuri rahmatnya, dia dapati zahara lahu faj'atan hadha al-ikhtishaf alladhi athara dahsyata. Dia dapati bila dia buat, dia ukur daripada Makkah tu, kerana Makkah tu kan kiblat kita, Kaabah. Jadi arah atau jarak daripada Makkah tu ukur, dia bukan ukur globe tu, dia ukur, dia panggil yabisah, maknanya kawasan land, kawasan tanah dataran. Ukur daripada timur pergi ke barat, utara, selatan, gunakan ukuran itu tadi. Dia mendapati bahawa Makkah tu dia berada di tengah-tengah, the center. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia seorang Muslim, kerana seorang ilmuwan Islam, dia menghubungkan hasil kajian dia itu dengan ayat Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tadi saya sebut ada 4 tempat dalam Al-Quran berkenaan dengan cerita Makkah.
Jadi menerusi surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Maksudnya inilah dia Al-Quran yang kami turunkan, yang mengandungi keberkatan, membenarkan apa yang turun sebelumnya, iaitu isi kandungan Taurat dan Injil yang asal, yang belum diselewengkan, yang tidak diselewengkan, yang masih suci, bukan yang sudah dimanipulasi isi kandungannya, yang sudah diselewengkan. Kemudian, untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Walitunzira ummal qura. Untuk engkau, wahai Muhammad, memberikan peringatan kepada ummul qura. Kataan ummul qura itu tadi, artinya the mother of towns. Ibu negeri. Okay, fine. Orang boleh menyatakan ketika itu, oh, Mekah tu kan dia terletak di tengah-tengah jalan perdagangan di antara perniagaan musim dingin dan musim panas. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Mekah tu tengah-tengah pada waktu itu. Tetapi kemudiannya apabila dilihat kerana Islam ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Al-Quran ni yang dalam bahasa Arab, nabi yang berbangsa Arab, yang bertutur dalam bahasa Arab, yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mediumnya bahasa Arab. Tetapi Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, untuk orang Ternate, Sulawesi, untuk Jepun, untuk Amerika, untuk New Zealand, untuk Australia. Maka perkataan Ummul Qura itu setelah dikaji semula, iaitu ibu kepada kampung-kampung. Atau dia boleh diterjemahkan menjadi ibu negeri kepada the center of the world. Baik. Untuk menyokong kajian ini tadi, maka beliau merujuk kepada gambar-gambar satelit dan begitu juga membuat ukuran dari segi matematik. Dalam kiraan matematik ada yang dipanggil sebagai the golden ratio. The golden ratio menggunakan kaedah phi. Saya tak boleh nak jelaskan kerana saya bukan pakar matematik. Tetapi kalau dilihat daripada segi kiraan matematik itu tadi, dia ada satu yang disebut sebagai the golden ratio ni, di mana nombornya ialah 1.618. Itu disebut sebagai golden ratio. Maknanya bila diukur, ukuran ni tadi, Mekah dan kawasan sekelilingnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan litunzira ummal qura wa man haulaha, untuk engkau mengingatkan Mekah dan sekelilingnya. Baik kita solat, tak ada tempat lain yang kita menghadap. Baik kita duduk di Subang Bestari, baik kita duduk di Kuala Lumpur, baik kita duduk di London, baik kita duduk di Tokyo, kita duduk di mana pun, arah tujuan kita ketika kita bertakbir, menghadap kita wajah tu itu tadi, menghadapkan wajah kita itu tadi, arahnya adalah ke arah kiblat, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Beliau pun membuat kajian dan menyebarluaskan hasil kajiannya itu tadi, bukan saja kepada kalangan Muslim, begitu juga kepada kalangan non-Muslim, dengan tujuan untuk dakwah, mengajak manusia, menyedarkan manusia bahawa bila mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapkan wajah kita ke arah kiblat, ada hikmah di sebaliknya itu tadi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nak jelaskan di sini apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nas. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Ayat dari surah Al-Baqarah. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami menjadikan bait, iaitu Kaabah itu tadi, masabah. Perkataan masabah ini yang berkaitan dengan bagaimana kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pada setiap kita mendirikan solat at least 5 kali sehari semalam.
Itu belum kira top up solat duha kita, solat tahajud kita, solat istikharah dan solat-solat sunat kita, solat rawatib. Semuanya mengajak menghadapkan wajah kita ke arah qiblat, ke arah Kaabah al-Musyarrafah. Baik, ada di situ kebaikan dari segi roh kita. Sebelum kita lihat berkenaan dengan kaitannya dengan tarikan graviti dan arah aliran darah kita. Kalau kita tengok pusingan jam tu, dia pusing. Atau kita kata from right to left. Berbanding dengan arah tawaf. Nanti kita tengok insya-Allah. Baik, sebelum itu kita lihat perkataan masabah. Masabah artinya tata'allaqu qulubuhum bihi fitratan. Fayasubuna ay fayarji'una syauqan li ziyaratihi marratan ba'da marrah. Nah, dia nak sebut sini bohong. Kalau orang dia bila dah sampai di Mekah dengan fitrahnya yang suci itu tadi, tiba-tiba dia kata, ish, panaslah, na'udzubillah. Nak balik cepat-cepat. Bohong begitu. Kerana fitrahnya pasti menyatakan kalau boleh dia nak duduk selama-lamanya di Makkah Al-Mukarramah. Itu dari segi fitrah dia. Sebab Allah menyebutkan. Ini ayat Al-Quran. Menyatakan masabatan. Ay tata'allaqu qulubuhum bi fitrah. Maknanya hati dan perasaan kita senantiasa seronok untuk berada di Makkah Al-Mukarramah. Sebab itu kalau kita tengok tok guru kita daripada Nusantara, baik daripada Pataninya Syekh Daud Al-Fatani, baik daripada sebelah Minangnya, sebelah Sumatera, sebelah Jawa, sebelah Tanah Melayu, ramai yang menetap dan meninggal dunia di Makkah Al-Mukarramah. Dia pergi sana dengan tujuan untuk belajar, kemudian mengajar di Masjidil Haram, dan kemudian meninggal dunia di sana. Kita nak balik kalau boleh. Bahkan kalau kita tengok, kalau kita pergi ke Makkah tu, Bukit Ajiat tu, penuh orang Melayu. Muka tu muka kita lah. Muka Melayu. Itu sama ada yang kecil-kecil itu, yang generasi baru tu dia pandai cakap Melayu atau tidak. Itu tak pasti. Tapi memang begitulah keadaannya. Kalau boleh tak nak balik, duduk sana. Manakala orang bagi tahu juga, dia kata dia pergi Mekah tak rasa apa-apa pun, nak cepat-cepat balik, itu something wrong. Macam juga kita kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa waju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dijadikan salat itu sebagai sumber ketenangan. Qurratu 'ain, penyejuk mata hati, sumber ketenangan. Tapi kalau ada orang bagi tahu gitu, dia solat tapi dia tak rasa apa-apa, itu bukan salah ibadah solat tu salah diri dia sendiri. Macam juga Makkah Al-Mukarramah. Baik, itu perkataan masabah. Yang kedua, amna. Apa maksud amna? Fadakhilu ila Makkahil Mukarramah yash'uru bil hudu'i was sakinati wal amni war raha. Seseorang yang masuk ke Makkah Al-Mukarramah, automatically dia akan yash'uru, dia akan merasakan ketenangan, kerehatan, dan keamanan. Walaupun dalam cerita lain dia kata ada orang ni, saya dengar sendiri, dia kata dia hilang duit masa dia tawaf Makkah, 6,000. In the first place, who asked you to bring that 6,000? Kan? Jadi jangan salahkan Mekah tu. Dia kata dia tak dapat pun apa yang disebut keamanan. Itu lain cerita. Tapi nak sebut perkataan amna dalam Al-Quran apabila menjelaskan tentang Makkah, tentang Kaabah, artinya dia merasakan ketenangan. Sama macam apabila seseorang itu menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, ke arah Kaabah. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, Ya Bilal. Maknanya, Nabi SAW di mana pun baginda berada, baik di Makkah, baik di Madinah, baik dalam permusafiran, peperangan, di mana-mana tempat selain daripada Makkah, bila tiba waktu salat, maka dia akan memanggil Bilal. Apa kata Nabi? Ya Bilal aqimis salah, arihna biha. Wahai Bilal, dirikan salat, artinya laungkan azan, bagi tahu orang sekarang masa untuk kita mendirikan salat. Arihna biha, artinya rehatkan kami. Artinya sumber salat itu ada sumber kerehatannya. Baik, kalau salat itu dikatakan sumber kerehatan, and for sure kita semuslim
we 100% believe, kita percaya solat ni sumber kerehatan. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila tiba di Makkah dan apabila kita menghadapkan bila kita mendirikan solat, and of course hubungannya solat dengan Kaabah itu tadi ialah itulah kiblat kita. Baik. Di sini dibuat kajian lagi, dan kajian ini melibatkan non-muslim dan juga muslim berkenaan dengan markazul jazibiyah al-ardiyah, iaitu pusat tarikan graviti. Apa hikmah di sebalik menghadapkan wajah ke arah Kaabah al-Musyarrafah? Tadi kita dah tahu menerusi ayat ataupun menerusi kiraan matematik, the golden ratio, disebutkan berkenaan dengan arah tujuan atau the position of Kaabah. Sebelum daripada itu kita tengok kalau berbicara tentang longitude, latitude, bukan kita nak condemn. Sekarang ni semua kita refer to GMT, Greenwich Mean Time. Zero, itu Greenwich yang berhampiran dengan London, 0 darjah. Nak sebut sebelum daripada kita bercakap tentang gravity ni tadi, pada bulan April tahun 2008, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ilmuwan yang masyhur, berasal dari Mesir, kemudian stay di di Doha, di Qatar. Jadi dia launch satu satu perbincangan pada bulan April tahun 2008. Tajuk dia berkenaan Makkah, the center of the world. Jadi di situ ada perbincangan yang panjang, ada conference dan sebagainya. Tuan-tuan boleh refer tentang itu. Cuma pada tahun tersebut dibuat satu ketetapan di mana mereka memulakan satu percubaan, dan percubaan ini dibuat pada 11 Ogos tahun 2010, iaitu bertepatan dengan tarikh 1 Ramadan tahun 1431 Hijriah. Tahun ni dah 1433. Jadi 2 years before. 2 tahun lepas dibuat satu percubaan di mana mereka buat apa yang disebut sebagai Tauqitu Makkah Al-Mukarramah. Sini dalam artikel ni dia ada tunjuklah. Dia tunjuk ni yang pangkah ni bukan saya, ni artikel yang dikeluarkan. Jangan kata saya condemn London. Tidak. Tapi mereka buat satu percubaan di mana kiraan. Kenapa bila diletakkan magnet tu, the magnetic north, iaitu utara magnet dengan dipanggil true north, utara benar dengan utara magnet tu, yang tidak mengalami perbezaan adalah bila diletakkan di Makkah Al-Mukarramah. Manakala kalau diletakkan di Greenwich, di London, dia mengalami perbezaan, walaupun kecil perbezaan dia, 8.5 darjah. Tapi nak sebut di sini, bila mana Allah Subhanahu wa taala khususnya, especially for us as a Muslim, sebagai orang Islam, yang mana bukan saja we proud to be Muslim, tapi kita tunjukkan evidence, kita tunjukkan dalil-dalil, mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sebalik syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, termasuklah berkenaan dengan menghadapkan wajah kita ke arah kiblat, ke arah Kaabah Al-Musyarrafah. Itulah bila diletakkan jadi betul-betul. Jadi percubaan yang mereka buat ialah dah bermula pun 2 tahun lepas. Sebab itu kalau kita tengok stesen Al Jazeera ke, dia akan bagi tahu, dia kata min tauqiti Makkatil Mukarramah, min tauqiti Makkatil Mukarramah. Maknanya bukan dia nak condemn yang lain, tidak, tapi nak bagi tahu bahawa dia kira jam tadi daripada waktu Makkah Al-Mukarramah. Start daripada Makkah tu kira lah 0, 4 dan seterusnya. Sama juga macam kaedah dia. Baik.
Itu fakta berkenaan dengan true magnetic dengan magnetic north dengan true north itu tadi. Baik, berkenaan dengan uh, the center of gravity ni tadi. Kita tahu kita ada peralatan, kita ada kita ada satellite dan kita boleh detect. Macam kita ada magnet, kita boleh tahu medan magnet dia di mana, utara, selatan dan sebagainya. Itu anak-anak kita pun belajar. Itu asas-asas sains di sekolah. Begitu juga berkenaan dengan gravity. Apabila dia buat kajian, dia buat kajian menunjukkan bahawa the center of gravity itu tadi, of the earth, cakap tentang bumi. Bumi kan lapisan dia, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan 7 lapisan langit dan bumi, sebagainya dan sebagaimana dikaji bahawa bahagian dalam bumi yang paling solid tu tadi adalah iron. So mana dia punya the center of gravity dia bila kita bercakap tentang gravity. Jadi bila dia buat kajian pada satelit, dia menunjukkan bahawa medan magnet tu tadi adalah dia menuju ke arah Makkah Al-Mukarramah. Jadi orang membuat kesimpulan apabila seseorang itu berada di Makkah Al-Mukarramah, di hadapan Kaabah Al-Musharrafah, dia merasakan ketenangan sebab itu the center of gravity. Dan setiap kali kita menghadapkan wajah kita ke arah Kaabah Al-Musharrafah, kita secara langsung sebenarnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapat kelihatan sesuai sebagaimana Allah telah menetapkan bahawa di bumi ini ada gravity dia. Dan termasuk pula kaitannya dengan yang seterusnya berkenaan dengan arah tawaf tadi. Kalau kita tengok jam kita tu, dia pusing. Kira kanan ke kiri lah. Kira berbeza dengan arah tawaf. Saya tak pernah tengok jam yang dia anti-clockwise ni. Tapi saya diberitahu oleh someone yang dia dapat kesempatan untuk dia masuk di dalam sebuah museum. Museum tu Museum Jews Museum di Prague, dia kata. Dia masuk dan dia ditunjukkan ditunjukkan satu jam, di mana jam tadi dia invented by Jew. Orang Yahudi buat jam di mana jam tadi dia bukan macam ni pusing tu. Dia anti-clockwise, pusing. Daripada kiri pergi ke kanan. Persis sebagaimana pusingan tawaf itu tadi. Baik, kita lihat, kita tahu bahawa bila mana kita sampai di Kaabah Al-Musharrafah, kita nak start tawaf, kita menghadap, kemudian kita istilam Hajarul Aswad dan kita pastikan bahagian kiri kita, bahu kiri kita bertentangan dengan Kaabah Al-Musharrafah. Kita pun mula. Kemana arah kita? Iaitulah daripada kiri pergi ke kanan, pusing sebanyak 7 kali. Ada orang menghubungkan nombor 7 itu tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala banyak menjelaskan tentang nombor 7. Bukan suruh beli nombor 7, kan? Tak, tapi nak bagi tahu, kan? Kan kata saya ni pula kan WW7 ke apa ke. Tak, saya pun tak tahu nombor plat baru sekarang ni. Jadi ada yang menghubungkan kaitan 7 kali tawaf dengan 7 kali sa'i tadi kerana banyak Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sab'a samawatin tiwaqa, 7 lapisan langit. Kemudian 7 hari dan lain-lain sebagainya. Baik, berkenaan dengan arah itu tadi. Kita tahu tawaf adalah bermula daripada kiri pergi ke kanan. Bagaimana pula bila dikaji di sudut astronomi ataupun kajian yang melibatkan tentang alam semesta. Ternyata pergerakan planet, kita ambil satu Milky Way, iaitu galaksi Bima Sakti yang mana kita berada, the earth, bumi berada di dalam. Pergerakannya adalah sebagaimana pergerakan tawaf itu sendiri. Pergerakan tawaf itu sendiri iaitu dia bermula, dia pusingan dia adalah pusing begitu. Dia anti-clockwise. Itu dari segi pusingan tawaf. Baik, bagaimana pula dengan hal-hal yang lain? Kita tengok berkenaan tentang degupan jantung kita.
pusingan aliran darah kita. Ini doktor dia belajar kan. Dia belajar ni. Jadi jantung tadi dia mengepam. Arah pusingan darah tu. Dia pusing ni jantung. Dia pusing arahnya adalah sebagaimana mengikut pusingan ketika kita melakukan tawaf dan sa'i, iaitu daripada kiri pergi ke kanan, pusing begitu. Anti-clockwise. Artinya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk sujud, di mana waktu itulah dia tak ada waktu lain yang paling baik untuk bahagian frontal lobe, prefrontal area, bahagian otak depan kita ini untuk mendapatkan oksigen. The best position ialah during atau masa kita prostration, masa kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Dan kaitannya dengan apa tadi yang kita sebut sebagai tarikan gravity itu tadi. Kenapa? Aliran darah itu tadi dia berbetulan dengan syariat di mana kita dikehendaki untuk tawaf, dia tak boleh kita mengiring begitu atau start daripada kanan, payah, kita lawan arus. Dia orang mengumpamakan orang yang sedang solat menghadap ke arah kiblat mendapatkan kerehatan, dan begitu juga orang yang sedang tawaf Kaabah sebanyak 7 pusingan, walaupun dia bertawaf dalam keadaan sesak ni, dia macam orang yang sedang berenang. Sedang berenang, dia bukan melawan arus sungai, dia ikut arus sungai. Simple dia berenang. Ikut dia lah, nak kuat melentang ke, kuat apa ke, kupu-kupu ke, dada ke, dia ikut arah arus sungai tu. Pusing terus begitu. Jadi simple. Berbeza dengan orang yang dia menongkah arus, tentulah mengalami kepayahan. Begitulah. Nak menyatakan di sini bahawa hubung kaitnya Makkah dan ibadah yang disyariatkan di Makkah berkenaan dengan tawaf, begitu juga arah aliran darah manusia. Baik, kita pergi kepada pusaran air. Pusaran air. Pusaran air itu kita pergilah ke mana-mana pun. Pusaran dia adalah sebagaimana pusaran atau pusingan the planet, the earth, Milky Way, dan begitu juga alam semesta ni bergerak. Sebab alam semesta ni kalau ikut kajian astronomi dia sebut the expanding world. Dia senantiasa expand, berkembang, sehingga tidak mampu untuk akal manusia memikirkannya sampai seluas mana the expanding world yang disebutkan itu tadi. Begitu juga bila dikaji tentang harakatu dawranil a'asir haula markaziha. Bila pusingan air tadi, pusaran air itu, pusaran dia akan mengikut pusingan tawaf. Baik. Tengok pula balapan. Ini bukan tapi nak kaitkan tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang berlaku di sekeliling kita. Tengok pula balapan stadium. Ada tak tuan-tuan dulu bagi tahu saya stadium mana? Stadium Bukit Jalil ke, stadium Shah Alam ke, balapan dia bila ada tamasya sukan, acara sukan. Mana dia balapan dia pusing tu? 4 time 100 meter. Adakah dia ikut clockwise atau anti-clockwise? Sebagaimana kajian dibuat di sini, masa Olimpik ke masa apa ke, dia pusing tu, dia anti-clockwise. Dia anti-clockwise. Bukan maksudnya suruh ubah jam kita tu. Tapi, rekaan-rekaan atau apa aktiviti manusia pun banyak berhubung kait dengan apa yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahulah kalau tuan-tuan nak buat stadium baru, kan? Kemudian buat pusingan tadi ikut clockwise. Itu bukan inilah, bukan masuk dalam pembincangan. Tapi nak sebutkan contoh-contoh. Balapan pun dia ikut pusingan tawaf itu tadi. Baik, begitu juga tentang pergerakan sperm and ovum. Kita belajar tentang proses kejadian insan yang start daripada sperm and ovum. Jadi pergerakan ovum tadi, telur tadi, untuk dia bersenyawa, pergerakan dia tu kalau dilihat daripada fallopian tube itu tadi, dia bergerak, pergerakan dia itu adalah bukan ikut clockwise tapi dia anti-clockwise.
Yang menunjukkan di situ muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada mu'jizatul kubra, ada mukjizat yang hebat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala disebut tadi di sebalik peraturan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup kita lihat pula berkenaan dengan air Zamzam. Tadi kita sebut berkenaan dengan the center of gravity. The engineers ni masa dia nak buat perluasan Makkah, kan kalau kita sampai di Masjidil Haram tu, kalau di atas tu jalan sesak, di bawah tu tunnels, dia banyak terowong-terowong untuk memudahkan. Sebab itu kita nak tunggu, nak salam dengan Imam Masjidil Haram, dengan Imam Syekh Shuraim tu, kita tunggu di sini, tahu-tahu dia dah muncul lah, Alhamdulillahirrabbilalamin, punya dia ikut tunnel bawah tu. Jadi masa nak buat tunnel sini tadi, mereka paksa buat, masa korek, nak buat pembinaan ni tadi. Jadi mereka mendapati sesuatu yang bagi mereka sesuatu yang sangat hebat. Kerana aliran air yang begitu deras, dia bertumpu ke arah, di mana arah dia itu terletak di bawah Kaabah. Apa di bawah Kaabah? Itulah sumber mata air Zamzam yang tidak pernah putus. Jadi dia buat kajian dan ini dia buat average lah ni, anggaran dia dalam masa 1 saat sebanyak 18.5 liter apa mata air Zamzam itu tadi, 18.5 liter, bukan sikit, tak, 1 detik 18.5 liter dalam masa sesaat. Di mana yang maknanya yang menarik perhatian mereka ialah semua sumber mata air tadi dia tertumpu ke satu arah dan dia sangat deras, yang mana dia menunjukkan satu tarikan yang luar biasa. Seolah-olahnya seperti medan magnet berada di situ. Baik. Jadi kemudian berkenaan dengan air Zamzam, kita sedia maklum Nabi SAW menyebutkan ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu mengikut intention, mengikut kehendak seseorang itu apabila meminumnya. Dan tahu air Zamzam tadi dia sumber dia tak ada di tempat lain. Dia tak ada di Yaman, dia tak ada di Amerika, dia ada di Kaabah Al-Musharrafah. Baik, kemudian berkenaan dengan air Zamzam, satu lagi miracle di mana kita tahu tubuh badan kita memerlukan keseimbangan mineral, mana ditunjukkan gambar di sini. Ini gambar timbang lah, saya sebut timbang. Kan? Yang kata saya kempen pula, ni kan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan? Kan? Maksud gambar timbang ni, sini gambar orang, yang sebelah kanan ni, yang kiri ni gambar bumi. Maknanya nak menunjukkan timbang ni artinya tubuh badan kita ni memerlukan zat mineral galian daripada dalam tanah. Dan mineral galian yang terbaik ialah untuk kita dapatkan ialah air Zamzam. Bukan air lain tu tak bagus, tetapi kita kata the best source, sumber yang terbaik. Kenapa? Dalam kajian menyebutkan dia ambil 1 liter air, dia ambil daripada telaga lain di Makkah, bukan air Zamzam. Dia ambil daripada tempat lain, ada di Makkah ataupun berdekatan dengan Makkah, tapi sumbernya daripada telaga lain, bukan sumber telaga air Zamzam tadi. Nak bagi tahu tentang kelebihan mukjizat Makkah Al-Mukarramah itu tadi. Semua tu 1 liter. Tapi didapati daripada 1 liter tu air biasa yang bukan air Zamzam, sumber mineral dia yang terdiri daripada sodium, kalsium, potasium, magnesium dan begitu juga bahan-bahan mineral yang lainnya, semuanya daripada 1 liter tu ada 260 miligram. 260 miligram. Itu fakta dia. Manakala daripada 1 liter air Zamzam tu, jumlah sodium, kalsium, potasium, magnesium dan bahan-bahan lainnya ada 2000 miligram. Jadi itu perbezaan dari segi kiraan anggaran mineral yang terdapat pada air Zamzam, yang mana sumbernya kita sedia maklum adalah terletak di bawah Kaabah Al-Musharrafah.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta upah lah. Bukan upah macam biasa, saya insya-Allah dapat upah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amalan kita ikhlas. Tapi maksud saya upah ni ialah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maknanya mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat kita yang muslim yang dia sibuk berkopitiam, kemudian bila ditanya kenapa tak solat, Allah sibuk, tak sempat ni, deal bisnes ni. Sedarkah mereka bahawa mereka terlepas untuk menghadapkan tu wajah tu, menghadapkan wajah pada Allah Subhanahu wa taala ke satu arah, ke satu tempat yang mana terbukti dia adalah the center of the world, di mana di situ manfaatnya tidak didapatkan melainkan bagi mereka yang menghadapkan wajah mereka, menghadapkan diri mereka ke arah Kaabah Al-Musharrafah. Walaupun kita sedia maklum ada datuk nenek moyang kita yang tak sempat untuk mengunjungi Kaabah Al-Musharrafah, yang mana kita buat badal haji untuk mereka kerana mereka tak berkesempatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil senantiasa memberikan kelebihan kepada hamba-hambanya, termasuk walaupun hamba tadi tidak berada di Makkah Al-Mukarramah, tapi ibadah solat itu tadi menjadikan hamba itu tadi senantiasa fizikal dan spiritualnya bergantung atau berhubung dengan tempat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ummul Qura, the center of the world. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Mujahid bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal harama haramun mana'un minas samawati as-sab'i wal ardina as-sab'." Jadi hadis ni ada dalam Akhbaru Makkah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Mujahid menerusi kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi di bawah tu ada tajuk berkenaan dengan Akhbaru Makkah, iaitu berita-berita tentang Makkah Al-Mukarramah. Maknanya selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Makkah ni adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah, kemudian bumi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga Nabi menyatakan sungguhnya haram, yang Allah sebut inna awwala baitin, daripada awal perbincangan kita tadi, rumah Allah pertama yang didirikan adalah Kaabah, dan kata Nabi haramun mana'un, sungguhnya haram ini dia adalah liang. Mana' ni maknanya liang, satu aliran. Saya ada menonton satu temu bual yang disiarkan oleh salah satu televisyen. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, di mana dia temu bual tadi dalam bahasa Arab tapi ada translation dia in English. Dia bercerita tentang bagaimana para angkasawan ni bila dia sampai di luar sana, di space, dia mendapati ada satu cahaya yang terang benderang. Kalau nak kata spotlight, kalau kata lampu Masjidil Haram tu terang benderang, lampu tempat lain pun terang benderang juga. Lampu spotlight stadium ke apa ke. Jadi dia mendapati dalam jarak 100 kira-kira 100 kilometer daripada bumi, gambar satelit tadi diambil, di situ menunjukkan ada cahaya yang terang. Kemudian dia zoom lagi. Kan teknologi sekarang. Kita nak tengok bumbung rumah kita pun boleh. Nak teropong, bumbung rumah kita ada berapa, ada kereta ada berapa, senang sekarang teknologi zoom. Dia zoom lagi, dia tengok Makkah, dan dia zoom lagi, didapati cahaya itu tadi keluar daripada mana? Daripada Kaabah Al-Musharrafah. Jadi kata Nabi SAW, sungguhnya haram ni, iaitu Makkah Al-Mukarramah, iaitu Kaabah ni, dia liang yang menghubungkan di antara lapisan langit dan bumi. Dalam penjelasan lain, Nabi SAW menyatakan
Al-Baitul Ma'mur Muna Makkah. Masuk Muna. Ada anak murid saya nama Muna. Tu pengacara IKIM pun nama Muna. Muna ni maknanya Muna, tinggi, ketinggian. Jadi kata Nabi, Al-Baitul Ma'mur Muna Makkah. Baitul Ma'mur. Yang dalam peristiwa Mi'raj Nabi SAW, situ malaikat tawaf 70,000. Masuk dan tak keluar, masuk lagi 70,000. Dia berbetulan dengan Kaabah Al-Musharrafah. Jadi saya tak tahulah, ada orang pesan dulu, dia kata kalau dah sampai Kaabah tu jangan dongak ke langit. Cuma kita nak tanya, why not? Kenapa tak boleh? Dongak je lah. What's the problem? Kan, nanti dia jadi entah macam-macam. Wallahu a'lam. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau nak dongak-dongak silakan. Tak ada apa-apa masalah kerana Nabi tak pernah melarang. Silakan, kerana itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Serba sedikit. Jadi maksud saya minta upah tadi, tuan-tuan jelaskan. Sama ada kepada Muslim yang lack of awareness, dia menganggap enteng urusan menghadapkan wajah ke arah Kaabah, ke arah kiblat, ke arah Kaabah Al-Musharrafah. Begitu juga non-Muslim. Untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kita sembang-sembangkan dengan mereka maudhu' atau tajuk berkenaan dengan Makkah as a center of the world. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. So let's go to Makkah. Mudah-mudahan mana tahu pengerusi belanja kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah, jadi jangan tolak. Dan begitu juga kalau orang tanya bila agaknya ke Makkah, jangan jawab in the negative statement. Entahlah, tak tahulah, daftar dengan tabung haji tahun 2030. Tak payah jawab yang negatif gitu. Tapi jawab yang positif. Tuan doakan. Tolong doakan saya supaya Allah Subhanahu wa taala yang belum yang belum lagi, tolong doakan supaya saya mudah, Allah mudahkan urusan saya untuk tawaf di Kaabah Al-Musharrafah. Bagi yang dah berkesempatan, tidak salah untuk meminta kepada Allah, ya Allah izinkanlah aku sekali lagi. Atau tidak salah, ya Allah izinkanlah aku untuk mengakhiri hayatku ketika aku sedang sujud di hadapan Kaabah Al-Musharrafah. Tidak salah begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perbincangan ini, dan mohon ampun dan maaf atas keterlanjuran perkataan. Jadi selamat beribadah di malam-malam yang 10, sebagaimana dalam surah Al-Fajr itu tadi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dan maaf ada terlanjur perkataan. Qulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.